Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan diberikan masa yang lapang oleh Allah untuk kita berada di sini sama-sama kita mengkaji beberapa hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi sebelum tuan-tuan dan bapa-bapa sekalian kembali semula ke tempat pekerjaan, sama-samalah kita mendengar sedikit tazkirah. Dan pada kali ini kita akan membacakan satu hadis yang berkaitan dengan akhlak yang mulia. Daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin." Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang bermaksud bertakwalah kepada Allah di mana sahaja kamu berada dan ikutilah kejahatan dengan mengerjakan kebaikan. Maknanya iringilah kejahatan yang kamu lakukan tu dengan kebaikan. Tamhuha, nescaya Allah akan menghapuskan kejahatan tersebut. Dan berperangailah dengan manusia dengan perangai yang baik. Hadis ni pendek sekali tapi mengandungi pengertian yang agak panjang, yang agak luas. Kerana sebagai seorang manusia, kita tak dapat nafikan bahawa kita sentiasa berhadapan dengan berbagai-bagai kesilapan dan kesalahan. Sebab kita bukan malaikat dan kita bukan maksum seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau nabi-nabi yang lainnya, iaitu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah manusia biasa, orang awam yang kena berusaha untuk menjaga diri daripada melakukan kesalahan dan berusaha untuk mendinding diri kita daripada tertarik dengan perkara-perkara yang boleh membawa kepada kemungkaran. Jadi hadis ini mengingatkan kepada kita agar kita sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada, sebagaimana sabda Rasulullah, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Sama ada kita berada di rumah pun, kita kena jalankan dasar takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di luar rumah bersama-sama kawan di tempat kerja atau bersendirian pun, kita kenalah mempunyai sifat takwa kepada Allah. Maksudnya kita benar-benar mesti menghormati akan peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala. Dalam peraturan-peraturan Allah ada sesuatu yang diwajibkan kepada kita untuk melakukannya, seperti mendirikan solat dan menjalankan tanggungjawab dengan baik dan sebagainya. Dan ada juga pantang larang yang dilarang dan diharamkan oleh Allah kepada kita daripada melakukannya, seperti minum minuman keras, berjudi, berzina, dan juga tidak menjalankan tanggungjawab ataupun mengkhianati seseorang dan sebagainya. Tegasnya, apa saja yang diperintah oleh Allah hendaklah kita buat dengan sebenar-benarnya, dan mana-mana yang dilarang oleh Allah hendaklah kita tinggalkan dengan sejauh-jauhnya, dengan ikhlas, semata-mata kerana mengikuti segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita buat sesuatu bukan kerana orang nampak, bukan kerana nak ditunjuk-tunjukkan kepada orang lain. Jadi kalau kita buat sesuatu kerana nak ditunjuk-tunjukkan kepada orang lain, bermakna kita sudah menjadi orang yang sombong atau riak, kerana menunjukkan amalan kita kepada orang lain agar orang puji kepada kita, ataupun agar orang tahu yang kita ni kononnya orang baik tapi kita sebenarnya berpura-pura. Jadi kalau kita berpura-pura dalam hidup kita ni, bermakna satu masa pun kita akan diketahui oleh orang tentang kepura-puraan kita ini. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga kan. Jadi keikhlasan itu paling penting sekali. Bila kita nak menjalankan atau nak melaksanakan hukum-hukum Allah, peraturan-peraturan Allah, mestilah kita laksanakannya dengan ikhlas, bukan kerana manusia,
bukan kerana mau dipuji dan bukan kerana supaya orang kata yang kita ni adalah orang yang rajin beribadat. Tapi kita lakukan itu semua adalah semata-mata kerana Allah SWT. Jadi apabila kita dah sentiasa bertakwa kepada Allah, dan apabila kita dah meninggalkan juga apa yang dilarang oleh Allah SWT dengan ikhlas, maka tentulah sekali kita akan mendapat bantuan dan pertolongan oleh Allah SWT. Jadi kehidupan kita lebih senang, lebih teratur. Masalah-masalah kita ditunjukkan oleh Allah bagaimana cara nak huraikannya, dan ini adalah satu bonus bagi kita. Sebab dalam hidup kita perlu kepada kemudahan. Dalam hidup harian kita, kita perlu cari jalan untuk menghuraikan masalah-masalah yang kita hadapi. Di tempat kerja kita ada masalah dengan kawan, kawan sekerja pun kadang-kadang kita ada masalah. Bukan saja di rumah saja kita ada masalah dengan pasangan kita, tapi di tempat kerja ada masalah dengan kawan sekerja kita, supervisor kita, dengan majikan kita dan sebagainya. Jadi kalau kita nak huraikan masalah-masalah itu mengikut nafsu kita, mengikut geram kita, tentulah masalah itu tak akan terurai, malah membawa kepada permusuhan. Kalau kita geram dengan majikan kita, geram dengan kita punya supervisor, kerana ada masalah kita dengan dia, tapi kita tak mau ajak dia berunding dan tak mau menguraikannya, kita berhenti, kitalah yang bodoh. Kerana bila kita berhenti, nanti kita tak akan dapat gaji, dan silap-silap kita kena bayar pula kalau kita berhenti dalam masa 24 jam, kena bayar pula sebulan gaji. Lepas berhenti pula, kita pasti ke yang kita boleh dapat kerja cepat? Mungkin kita boleh dapat kerja cepat, mungkin tidak. Dan kita pasti ke bahawa pekerjaan yang akan datang ni lebih baik dan lebih sesuai dengan apa yang ada pada hari ini? Belum tahu lagi. Tapi kalau kita rasa pekerjaan yang kita buat hari ini tu dah sesuai dengan jiwa kita, sesuai dengan kemahiran kita, cuma yang tak sesuai lah dengan orang-orang yang berada di sana, kita carilah jalan bagaimana nak huraikan masalah ini kan. Jadi kalau kita ingat kepada pesan Allah, orang yang bertakwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, bahawa sesiapa saja yang bertakwa kepada Allah, betul-betul ingat kepada Allah, betul-betul ingat kepada larangan-larangan yang Allah kenakan pada kita dan kita tinggalkan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Yaj'al lahu makhraja, nescaya nanti Tuhan akan tunjukkan jalan keluar bagi masalah yang mereka hadapi. Jadi itu adalah penerangan Allah di dalam Al-Quran yang mengingatkan kepada kita berapa pentingnya orang-orang yang bertakwa dan apakah faedah orang yang bertakwa. Dan di antara faedah yang boleh kita dapat ialah dengan kita ataupun kita dibantu oleh Allah untuk menguraikan dan menyelesaikan masalah kita. Jadi maknanya ada kebaikan takwa yang kita lakukan kerana kita akan mendapat bantuan dan juga tunjuk ajar dari Allah SWT tentang bagaimana cara kita nak menguraikan masalah kita. Kita ada sistem doa, di mana dengan berdoa tu kita minta kepada Allah SWT agar membantu kita menunjukkan jalan yang betul. Sebab berdoa pun termasuk takwa kepada Allah SWT. Kita ada sistem yang dikatakan counselling ataupun cari orang tengah yang dapat menguraikan. Kita jumpa orang tengah, minta tolong dihuraikan masalah kita dengan majikan kita, masalah kita dengan teman kerja kita. Itu pun memang ajaran takwa. Itu pun termasuk dalam ajaran takwa. Sebab dalam Al-Quran Allah menerangkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Hendaklah kamu bertanya kepada orang-orang yang pakar jika kamu tidak mengetahui. Jadi kita cari orang yang boleh menyelesaikan, menjadi orang tengah untuk menyelesaikan masalah kita. Itu juga bermakna kita berada dalam lingkungan orang yang bertakwa. Jadi kalau kita nak huraikan dengan perasaan kita saja, itu bukan ajaran takwa kepada Allah SWT. Dan kalau kita nak huraikan kerana kita nak rasa, orang kata biar badan muka dia,
konon-konon nak mengajar orang lain biar padan muka dia, itu pun bukan ajaran takwa, tapi itu adalah ajaran lain daripada yang bertakwa. Itu ajaran syaitan namanya, kerana kita nak memuaskan hati kita supaya orang rasa supaya orang rasa bagaimana susahnya kalau tanpa kehadiran kita umpamanya lah. Jadi tak secara langsung kita cuba nak menyusahkan orang, dan nak menyusahkan orang bukan ajaran takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pendek kata, takwa tu maknanya luaslah sekali. Dan hadis berikutnya, apa yang Nabi katakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah ataupun iringilah perbuatan jahat yang kamu dah lakukan tu dengan perbuatan yang baik ataupun amal-amal yang soleh. Nescaya amal-amal yang saleh itu nanti akan menghapuskan kesilapan kamu yang lalu. Sebagaimana saya katakan di awal tadi, kita tak sunyi daripada buat silap dan buat salah. Sebab kita manusia biasa. Kesilapan-kesilapan yang kita lakukan pada Allah dan manusia itu kadang-kadang biasa. Kita juga ada emosi. Emosi kita ni juga kadang-kadang selalu membisik-bisik kat telinga kita supaya buat itu, buat ini dan sebagainya. Itu pun makna kesilapan. Jadi angan-angan kita pun kadang-kadang angan-angan ni juga boleh membawa kepada malapetaka kalau angan-angan tu tak berdasarkan kepada ajaran-ajaran Islam. Jadi angan-angan boleh merosakkan diri kita, cita-cita yang tak betul pun boleh merosakkan diri kita dan boleh membawa kepada dosa. Dan apa saja yang kita lakukan pun, kalau kita apa saja larangan yang kita lakukan, kalau kita lakukan ini akan membawa pada kepada kita. Tapi oleh kerana kita manusia, sebagaimana saya katakan tadi, kita tak mampu nak mengelakkan itu semuanya. Sedikit-sedikit pun kadang-kadang terlintas juga di hati kita untuk membuat sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Tapi kalau kita tahu, cepat-cepat sedar bahawa perbuatan kita tadi salah. Umpamanya tadi kita bila makan, bila lepas sembahyang umpamanya bertengkar, bila terlepas cakap agak kasar sikit, kita tahu tu dah salah lah tu, sebab kita dah cakap kasar. Atau kita terlepas kata-kata kesat, itu pun kita tahu tu dah salah, sebab kata-kata kesat tu kata-kata yang tak boleh, tak elok diucapkan, tapi kita dah ucapkan. Jadi kita dah ucapkan tanpa kita sengaja. Kita kena buatlah baik. Bagaimana cara nak buat baik supaya mudah-mudahan yang terlanjur tadi itu diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi ingatkan supaya kesilapan yang telah kita lakukan, yang kita dah sedar itu silap, iringilah dengan perbuatan yang baik. Buatlah amal soleh, umpamanya dengan membantu orang, mengeluarkan sedekah, ataupun menderma kepada masjid, ataupun baca Quran, ataupun apa saja kebaikan yang kita lakukan. Di rumah barangkali kita sentiasa melayan kita punya keluarga dengan baik, dan itu pun makna kebaikan juga. Kalau kita ada wang lebih, kita belanja jamulah kawan-kawan makan, itu pun kebaikan juga yang diberikan pahala. Jadi makna yang paling senang sekali, yang paling mudah ialah kita baca Quran, baca zikir, beristighfar. Itu amal-amal soleh yang paling mudah. Tak banyak gunakan wang, tak perlu bayaran, cuma perlukan masa sedikit untuk baca. Dan itu juga amal-amal soleh yang boleh menghapuskan kesilapan kita yang lalu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni begitu kasih dengan kita, sayang dengan kita. Dia kalau boleh mahu kita selalu berada dalam keadaan yang bersih. Dia kalau boleh kesilapan-kesilapan kita tu biarlah segera ditaubatkan atau diminta ampunkan. Maknanya kena istighfar. Jadi dia tak mau tulis dosa-dosa kesilapan kita tu untuk dihadapkan di mahkamah mahsyar nanti. Kalau boleh biarlah dosa buku-buku kita tu semuanya bersih dan dihapuskan kesilapan-kesilapan dan kesalahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah maksudnya. Jadi oleh kerana mudahnya, begitu mudah sekali kita mendapatkan ini, maka sebaik-baiknya lah kita buat perkara ini, kita kejar ataupun buat amal-amal yang saleh supaya dapat kesilapan-kesilapan kita yang lalu itu dapat dihapuskan atau diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang akhir sekali Nabi kata, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Maknanya bercampurlah kamu dengan masyarakat dengan akhlak yang baik. Itu paling penting sekali.
Sebab kita kat dunia, kita tak mau tak mau mesti bercampur dengan masyarakat. Dekat rumah tangga tu masyarakat kita lah tu, yang terdiri daripada isteri kita, anak-anak kita, mak mertua kita, bapa mertua kita, kalau ada cucu kita, itulah masyarakat kita. Tapi masyarakat yang agak kecil. Tapi bila kita keluar, kita bercampur dengan kawan-kawan dan sebagainya, itu adalah masyarakat juga. Termasuklah orang-orang yang bukan Islam pun masyarakat juga. Jadi bila kita berada di tengah-tengah masyarakat dan bercampur dengan masyarakat, sama ada yang masyarakat yang beragama Islam atau yang bukan beragama Islam, kita mestilah beradab. Bila bercakap, gunakanlah bahasa yang baik-baik, yang tidak menyakitkan hati orang yang mendengar ataupun yang tidak menyinggung perasaan orang yang mendengar. Bila kita keluarkan idea pun, keluarkanlah idea dengan penuh rasa rendah diri. Bukan idea kita buat, kita paksa orang lain terima idea kita, atau kita katakan idea kita yang terbaik. Bukan. Tapi rendah diri, kita bagi tahu dengan orang, saya punya idea begini. Tapi kalau dirasakan idea ini baik, pakailah. Kalau rasa dia lebih baik, tak payahlah pakai idea saya, carilah yang terbaik. Ini makna rendah diri. Tapi kalau kita keluarkan idea, ada orang lain punya idea yang lebih baik, tapi kita rasa kita punya pun baik, lepas tu orang tak mau terima idea kita, kita bising. Kat luar kita cakap dengan orang, aku dah bagi dia tahu gini, tapi mereka tak mau terima. Sekarang kan padan. Dia ini maknanya bukan ikhlas mengeluarkan idea, nak padan-padankan orang pula kan. Jadi bukan itu tak berakhlak namanya. Jadi kalau kita nak jadi orang yang berakhlak, keluarkanlah idea-idea. Kemudian tak semestinya idea kita itu dipakai, terpulang kepada pertimbangan dan perbincangan orang-orang yang mendengarnya, sama ada idea itu baik ataupun sebaliknya. Itulah yang sebaik-baiknya. Jadi kesimpulannya ataupun dia punya asasnya, bila kita bersama-sama dengan masyarakat, maka kena jagalah akhlak dan budi pekerti. Ataupun dengan lain katakan, kena jaga disiplin lah. Orang akan senang dengan kita kalau kita tak pernah cakap kasar dengan orang. Orang akan senang untuk bercampur dengan kita kalau kita tak pernah merendah-rendahkan orang lain. Orang pun akan senang dengan kita kalau umpamanya kita selalu beri salam kepada orang ini apabila kita berjumpa. Sebab salah satu daripada akhlak yang baik itu beri salam. Berjumpa je beri salam dan berjabat tangan. Tapi orang tak akan senang dengan kita, tak akan merasa seronok dengan kita kalau mulut kita celopah, atau kita selalu cakap besar, atau selalu cakap berdegah-degah, atau selalu merendah-rendahkan kebolehan orang, atau menjatuhkan maruah orang. Orang tak suka dengan kita. Walau macam mana kita banyak duit sekalipun, orang akan cuba menjauhkan diri daripada kita. Walau macam mana kita ada pangkat pun, orang akan lari daripada kita, kerana orang takut dengan kita punya cara. Takut kena condemn, takut kena jatuhkan maruah, dan takut kena hina. Walau macam mana kita ada pangkat ke, banyak duit ke dan sebagainya, kalau kita tak ada akhlak, orang akan lari dari kita. Cuba kita tengok orang-orang yang baik kan akan selalu didampingi oleh masyarakat, didampingi oleh orang ramai. Terutama kalau orang-orang yang jadi pemimpin ke, MP ke, ataupun apa-apalah yang ada jawatan. Kalau orang ini sombong, tak bercampur dengan masyarakat, masyarakat akan menjauhkan diri daripada dia. Tapi kalau dia tak sombong, tawadhu, mana rendah diri, suka berdamping dengan masyarakat, bercakap yang baik-baik, tentu orang akan rapat dengan dia. Orang sanjung dia, orang muliakan dia lagi. Jadi kemuliaannya tu bukan terletak pada pangkatnya, dan bukan juga terletak pada orang kata jawatannya, tapi kemuliaannya itu terletak pada akhlaknya dan kelakuannya ataupun dia punya budi pekertinya. Jadi budi pekertinya ini yang menyebabkan dia jadi masyhur, jadi orang terkenal dengan dia, orang rapat dengan dia. Kita tengoklah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda ni terkenal betul dengan akhlak yang mulia.
tinggi dia punya martabat akhlaknya, sehingga dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya kamu wahai Muhammad sememangnya mempunyai akhlak yang tinggi atau yang agung. Jadi oleh kerana keagungan akhlaknya, kemuliaan akhlaknya, orang-orang yang beragama Islam pun mendekati dia dan puji dia. Orang-orang yang tak beragama Islam pun walaupun tak mendekati dia tapi memuji dia. Tak dapat mereka nafikan bahawa Muhammad sememangnya orang baik. Tapi mereka tak mau masuk Islam, tak mau beriman kerana keadaan. Yang ada tak mau masuk Islam, tak mau masuk beriman kepada Nabi Muhammad kerana dia orang besar. Dia orang besar, dia orang mulia, orang bangsawan di kalangan orang Arab. Jadi orang-orang Arab banyak yang tentang orang masuk Islam, tapi kalau dia masuk Islam dia sangka nanti dia juga akan jadi orang yang akan kena hentam. Jadi bukan kerana Muhammad tak betul, dia tahu Nabi Muhammad betul dan Islam tu betul, tapi kerana dia takut dengan bayang-bayang dia sendiri. Masuk Islam nanti maknanya orang kecam dia, orang tak hormat dia. Jadi pengaruh dia di kalangan masyarakat dah tak ada. Sebahagiannya kerana itulah. Jadi sebahagiannya kerana takut diseksa dan sebagainya kan. Jadi semua tahu Nabi Muhammad adalah orang baik. Kalau tidak, takkanlah orang-orang yang bukan Islam ni bila nak taruh balik Hajar Aswad ke tempat yang asal tu, dia masing-masing cari siapa yang nak taruh kat sana tu. Bila mereka repair Kaabah, bila diturunkan Hajar Aswad, apabila nak naikkan Hajar Aswad ni masing-masing berebut-rebut. Puak A mengatakan dia lebih layak, Puak B katakan dia lebih layak. Siapa lah, akhirnya mereka kata, marilah kita cari pengadil yang boleh tengok siapa yang masuk ke masjid ini, orang itu kita jadi. Rupanya yang masuk Nabi kita Muhammad. Nabi dilantik Nabi supaya supaya membuat perhitungan ataupun menjadi pengadil lah, mengadili siapa yang sepatutnya letakkan batu Hajar Aswad ni. Nabi kata senang aja. Kamu bentangkan kamu punya dibentangkan kain, dan tiap-tiap puak ada 4 orang, tiap-tiap seorang pegang ujung. Jadi 4 puak, 4 pegang ujung kain tu. Jadi taruh ke atas, bila sampai nak letakkan atas, Nabi kata biar aku yang letakkan. Dia orang agree, suka. Jadi kalau tidak, mana mereka boleh meletakkan kepercayaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana akhlaknya itulah, akhlaknya, budi pekertinya yang baik itulah yang menjadikan Rasulullah itu disanjung dan dimuliakan oleh semua orang, sama ada yang beragama Islam ataupun yang bukan beragama Islam. Jadi insya-Allah nanti 2 minggu masuk 3 minggu, 2 minggu depan ni, minggu depan dan minggu satu lagi saya tak ada. Jadi barangkali Ustaz Anu akan ambil alih. Jadi saya akan huraikan lagi ni minggu ketiga nanti. 2 minggu selepas daripada ini barulah kita huraikan hadis ni dengan lebih lanjut lagi. Doakanlah mudah-mudahan saya akan pergi umrah ni pada 21, 25 ni, mudah-mudahan pergi balik dalam keadaan selamat. Dan semoga orang-orang yang pergi umrah, yang tak ikut saya pun, yang mana berhubungan pun, semoga mereka pergi balik dalam keadaan selamat. Ketika berada selamat, balik bawa umrah yang mabrur. Amin amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa khtim bis solihati a'malana wa ajalana ya Allah ya karim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.